Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada pelajar baharu Fakulti Pengajian Pendidikan. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dan keizinannya, Fakulti menerima seramai 312 orang pelajar baru ambilan sesi 2020-2021. Kita ada pelajar Bachelor Pendidikan Jasmani, Bachelor Pendidikan Sains Pertanian, Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Melayu, Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga, Bachelor Pendidikan TESOL, Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling, Bachelor Kaunseling serta Bachelor Sains Pembangunan Sumber Manusia. Sekalung tahniah diucapkan kerana anda berjaya terpilih ke Fakulti Pengajian Pendidikan. Anda merupakan yang terbaik dari kalangan terbaik kerana berjaya melepasi pelbagai siri saringan yang sangat getir. Anda juga merupakan batch pertama yang melalui saringan secara dalam talian sepenuhnya yang julung kali dibuat oleh fakulti. Pada kali ini, fakulti telah menemuduga secara dalam talian seramai 959 orang calon dari seluruh Malaysia dan sesi telah berjalan selama 5 hari. Ini merupakan satu pencapaian bagi fakulti dan menjadi titik tolak ke arah membudayakan digitalisasi global. Para pelajar sekalian, fakulti mempunyai enrolment pelajar prasiswaza seramai 1,256 orang dan pelajar siswaza seramai 1,260 orang. Kita juga mempunyai 75 orang staf akademik dan 72 orang staf sokongan. Secara keseluruhannya, fakulti mempunyai 1 program diploma, 8 program bachelor serta berbelas program master dan PhD. Pengurusan fakulti yang dipertanggungjawabkan dalam usaha memacu hala tuju fakulti terdiri daripada saya selaku dekan, Timbalan Dekan Akademik Pelajar dan Alumni Profesor Madya Dr. Sohib Asmiran, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pendanaan Profesor Madya Dr. Siti Raba'ah Hamzah, Timbalan Dekan Pengajian Siswaza dan Antarabangsa yang masih kosong portfolionya, serta 6 orang ketua jabatan iaitu Ketua Jabatan Pengajian Sukan Profesor Madya Dr. Tengku Fadilah Tengku Kamaldin, Ketua Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal Dr. Muhammad Khaizir Umar, Ketua Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan Profesor Madya Dr. Abu Bakar Razali, Ketua Jabatan Kaunselor dan Psikologi Counseling Profesor Madya Dr. Nur Syamila Zakaria, Ketua Jabatan Asas Pendidikan Profesor Madya Dr. Ahmad Fauzi Muhammad Ayub, serta Ketua Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Profesor Madya Dr. Roziah Muhammad Rasdi. Kita juga dibantu oleh seorang ketua penolong pendaftar iaitu Haji Fauzi Abdul Karim. Para pelajar sekalian, Fakulti Pengajian Pendidikan juga mempunyai 5 orang Profesor Emeritus yang sentiasa memberi input dan menjadi pakar rujuk di fakulti, iaitu Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman Muhammad Aruf, Profesor Emeritus Datuk Dr. Rahim Muhammad Sail, Profesor Emeritus Dr. Kamariah Abu Bakar, Profesor Emeritus Dr. Azimi Hamzah, serta Profesor Emeritus Dr. Maimunah Ismail. Selain itu, antara kekuatan fakulti kita ialah kita juga mempunyai Putra Future Classroom, iaitu model bilik darjah yang berkonsepkan pembelajaran berintegrasikan teknologi untuk pembelajaran alaf ke-21. Ia juga adalah model bilik darjah dan makmal latihan pengajaran mikro yang mana aktiviti di dalamnya adalah selari dengan perkembangan semasa pendidikan alaf baru dan teknologi semasa serta bahan pembelajaran berbentuk digital dan dalam talian. Selain itu, UPM juga berada dalam kedudukan top 150 universiti terbaik dunia iaitu pada ranking 132 dalam QS World Ranking dan FPP atau Fakulti Pengajian Pendidikan
berada dalam kedudukan top 150 to 200 bagi World Subject Ranking. Para pelajar sekalian, sesulan daripada kenyataan Kementerian Pengajian Tinggi, UPM telah menangguhkan pendaftaran dan semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka untuk pelajar baharu dan sedia ada yang akan memulakan atau menyambung pengajian pada semester 1 sesi 2020-2021 hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Oleh itu, sehingga kini semua sesi pengajaran dan pembelajaran akan berjalan secara dalam talian melalui sistem kelas maya utama iaitu Putra Blast. Putra Blast dibangunkan dengan menggunakan platform Moodle, iaitu platform yang popular dan paling baik dilihat ketika ini dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian. Selain itu, aplikasi kelas maya juga boleh dijalankan menerusi aplikasi Zoom, Webex, Google Meet, Skype dan sebagainya. UPM merupakan antara universiti awam yang sekian lama telah menggunakan pendekatan ini. Semenjak tempoh PKP yang diumumkan oleh Kerajaan Malaysia, pembelajaran secara dalam talian yang berteraskan model pembelajaran bersepadu atau blended learning merupakan norma baharu dan satu keperluan penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anda semua tanpa mengira batasan sempadan. Justru, anda semua haruslah peka terhadap maklumat terkini dan sentiasa berhubung dengan penasihat akademik dan pensyarah masing-masing. Para pelajar sekalian, walaupun negara sedang berhadapan dengan wabak COVID-19, saya mengharapkan anda semua tetap bersemangat mengikuti pengajian di UPM serta sentiasa menjaga diri masing-masing. Sebagai mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya sekali lagi menyeru kepada semua untuk memulakan langkah dengan 1000 harapan, berusaha dengan penuh keyakinan, menjaga adab, menimba ilmu dengan ihsan dan menggali pengalaman buat bekalan untuk menyumbang bakti kerana dengan ilmu kita berkhidmat berbakti. We love UPM, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua mahasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan. Tahniah dan selamat datang pelajar baru ke Fakulti Pengajian Pendidikan sesi ambilan 2020-2021. Ini adalah taklimat daripada bahagian ataupun timbalan Dekan Akademik Pelajar dan Alumni Fakulti Pengajian Pendidikan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Syuaib Asmiran, Timbalan Dekan Akademik Pelajar dan Alumni. Saya ingin meneruskan taklimat ini dengan menerangkan program-program yang ditawarkan oleh Fakulti Pengajian Pendidikan. Kita ada 7 program bachelor, iaitu Bachelor Pendidikan Sains Pertanian, Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga, Bachelor Pendidikan Jasmani, Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu, Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dan Bachelor Kaunseling. Manakala satu lagi program iaitu program Bachelor Science, Bachelor Sains Pembangunan Sumber Manusia, dan kita ada satu program diploma iaitu Diploma Belia dalam Kerja Pembangunan. Okey, saya ingin menerangkan berkenaan dengan satu edaran dalaman yang dikeluarkan oleh Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa serta Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni berhubung dengan penangguhan pendaftaran dan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Jadi semua pelajar-pelajar telah ambil maklum dan tahu bahawa Universiti Putra Malaysia akan menangguhkan pendaftaran dan semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka untuk pelajar baharu dan juga pelajar sedia ada yang akan memulakan ataupun menyambung pengajian pada sesi 1, sesi 2020-2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Jadi di sini saya ingin meneruskan taklimat saya dan seterusnya iaitu berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi bahan-bahan ataupun rujukan utama kepada kita, iaitu pertamanya adalah kaedah UPM Perkara Akademik 2003 dan ditambah baik yang dinamakan sebagai kaedah Universiti Putra Malaysia Perkara Akademik Prasiswazah 2014 pindaan 2016. Ini adalah untuk kaedah untuk menyelaras, mengurus, menyelia dan mentadbir hal ehwal akademik perjalanan akademik prasiswazah sehinggalah bergraduat.
Dan satu perkara penting yang perlu diberi perhatian untuk semua pelajar adalah berkenaan dengan sistem maklumat pelajar iaitu SMP UPM. Di mana di sinilah semua rekod akademik dari segi pendaftaran kursus, gugur, pengecualian kursus, tangguh pengajian, tarik diri, keputusan peperiksaan akhir, profil pelajar terkandung dalam sistem maklumat pelajar SMP yang pelajar-pelajar semua akan menggunakan ini sehinggalah bergraduat daripada Universiti Putra Malaysia. Satu ingatan daripada saya ialah user ID ini adalah sulit, ya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam taklimat oleh bahagian akademik, tabir urus akademik UPM. User ID dan kata laluan diberikan kepada semua pelajar semasa taklimat fakulti. User ID dan kata laluan adalah sulit dan perkongsian user ID dan kata laluan dengan orang lain adalah merupakan satu kesalahan tata tertib. Dan ini juga adalah merupakan satu rekod rasmi. Hanya rekod dalam SMP yang merupakan rekod akademik yang sah untuk semua pelajar di Universiti Putra Malaysia. Jadi dari segi tanggungjawab adalah untuk mengemas kini maklumat peribadi dari semasa ke semasa untuk pelbagai keperluan antaranya dari segi penajaan, transkrip, scroll dan sebagainya. Okey, jadi satu perkara penting yang perlu diingat oleh semua mahasiswa ialah berkenaan dengan minggu-minggu penting dalam sesi semasa semester berjalan. Yang pertamanya dari segi daftar kursus, ya. Ini di minggu yang pertama dan minggu yang kedua, gugur kursus juga boleh dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua. Dan gugur kursus dengan berdenda boleh dilakukan dalam minggu ketiga sehingga minggu ketujuh. Ya. Dan ini secara detailnya ada diterangkan di dalam taklimat daripada bahagian akademik dan urus tadbir universiti. Dan semasa kuliah berjalan, kuliah akan berjalan daripada minggu 19 hari bulan 10 sehingga bulan Disember nanti. Ya, kemudian dalam minggu yang keempat, 5 dan ke-6 akan dijalankan penilaian yang pertama. Dan kita akan bercuti pertengahan semester, ya, pada 7 hari bulan Disember 2020 sehinggalah 13 hari bulan Disember 2020. Kuliah akan bersambung selama 7 minggu lagi, iaitu pada 14 Disember 2020 sehingga 31 Januari 2021. Ya, jadi penilaian kedua sekiranya ada dilakukan oleh pensyarah-pensyarah yang mengajar khusus saudara-saudari, ianya akan dilaksanakan sekitar minggu ke-9, 10 dan juga 11. Kemudian dari segi pendaftaran awal untuk semester berikut ataupun pra-pendaftaran boleh dilaksanakan pada minggu yang ke-12 hingga minggu yang ke-14. Ini akan diterangkan apabila semester telah berjalan nanti. Dan pada 1 Februari 2021 sehingga 14 Februari 2021, saudara-saudari akan melalui minggu ulang kaji sebelum peperiksaan akhir. Jadi peperiksaan akhir akan dilaksanakan pada 15 Februari 2021 sehinggalah 28 Februari 2021. Dan dari segi pendaftaran dan sebagainya, perlu diingat beberapa perkara. Yang pertamanya dari segi pendaftaran berterusan. Pendaftaran berterusan dalam SMP, sistem maklumat pelajar adalah satu perkara wajib yang perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar untuk mengambil kursus-kursus dan membolehkan pelajar-pelajar menduduki peperiksaan. Kerana jika tidak mendaftar dalam kursus, nama tidak ada dalam sistem, sekiranya anda masuk dalam kelas sekalipun, anda punya keputusan tidak akan direkodkan. Yang keduanya, ya, dari segi tidak mendaftar, ya, sekiranya tidak mendaftar dalam SMP, maka status saudara-saudari akan digugurkan dalam senarai pelajar pendaftar walaupun mengikuti aktiviti akademik. Ya. Reinstatement, pelajar yang digugurkan boleh memohon reinstatement ataupun didaftarkan semula dengan fee sebanyak RM100 dan jika diluluskan akan dibenarkan mendaftar semester berikutnya. Ya. Dan yang pelajar yang digugurkan lebih daripada 2 semester tidak layak memohon untuk maknanya didaftarkan semula sebagai pelajar universiti. Mendaftar kursus tetapi tidak ikuti kursus dan gagal menggugurkan kursus dalam SMP akan mendapat grade F. Ini adalah contohnya, ya, anda mendaftar tetapi anda tidak langsung hadir kuliah dan tidak ambil peperiksaan, tidak melaksanakan tugasan, ya, langsung tidak menghubungi pensyarah dan sebagainya, maka akhirnya nanti anda akan mendapat grade F.
perkara penting yang harus diingat oleh semua pelajar juga ialah dari segi struktur pengajian. Sila rujuk struktur dan skema pengajian masing-masing dalam buku panduan program. Buku panduan program ada dalam laman web fakulti yang boleh dijadikan rujukan. So, biasakan diri anda dengan merujuk kepada laman web fakulti di ruangan info pelajar. Ada di situ diletakkan buku panduan program. Itu adalah satu panduan yang lengkap. Yang keduanya, bagi kursus yang mempunyai prasyarat, pelajar-pelajar perlu lulus prasyarat itu sebelum boleh mengambil mata pelajaran yang seterusnya. Biasanya sebelum kita mendaftar untuk satu-satu kursus baru akan dinyatakan sama ada kursus itu mempunyai prasyarat ataupun tidak. Yang ketiganya, satu perkara yang sangat penting kepada pelajar di fakulti ini ialah untuk berbincang dengan PA sebelum mendaftar kursus. Maknanya hari selepas ini saudara-saudari akan berjumpa secara maya dengan semua PA ataupun penasihat akademik yang berkaitan. Iaitu kita akan, tapi hari ini you akan berjumpa dengan you punya penyelaras program, dan akan dikenalkan dengan penasihat akademik. Penyelaras program akan memberikan taklimat berhubung dengan pendaftaran kursus dan sebagainya selepas ini. Kemudian untuk ingatan, dan pastikan bahawa jumlah kredit yang perlu didaftar pada setiap semester adalah di antara 12 sehingga 20 jam kredit. Maknanya kalau satu mata pelajaran itu 3 kredit dalam 6 subjek begitu. Okey, dan yang kelimanya, sekiranya ingin mendaftar melebihi 20 kredit perlu kelulusan daripada pejabat timbalan dekan akademik al-ehwal pelajar. Selain daripada itu, satu perkara penting yang harus diberi perhatian juga ialah pelajar harus mencetak slip pendaftaran khusus setiap semester untuk simpanan dan pastikan ada rujukan dan salinan yang diserahkan kepada penasihat akademik. Seterusnya, pelajar perlu hadir ke kuliah walaupun kuliah pada masa ini dijalankan secara maya. Dan perlu juga mengikuti amali. Pada masa ini kita tidak melaksanakan amali dengan bersemuka disebabkan oleh arahan yang telah diberikan oleh kerajaan dan juga universiti. Jadi dari segi kehadiran ke kuliah adalah wajib, yang mana anda harus pastikan bahawa kehadiran kuliah anda ada sekurang-kurangnya 80% bagi melayakkan anda menduduki peperiksaan akhir. Sekiranya tidak cukup 80%, anda akan tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan akhir. Ini sangat penting, sebab pelajar-pelajar kadang-kadang dia masuk universiti dia terlupa. Dia ingat masuk universiti boleh tak masuk kelas pun tak apa, walaupun kelas secara maya. Jadi aktiviti akademik pada dasarnya akan bermula pada hari pertama semester, iaitu pada 19 hari bulan 10 2020. Okay. Seterusnya kita lihat kepada beberapa status you sebagai pelajar. Yang pertamanya adalah status baik. Pastikan bahawa purata nilaian grade keseluruhannya PNGK you pada setiap semester adalah lebih daripada 2.0. Sekiranya you berstatus baik, you akan diletakkan sebagai boleh meneruskan pengajian. Sekiranya kurang baik, amaran dan percubaan, iaitu mata kurang daripada 12, dan status percubaan akan diberikan sekiranya mata kurangan anda adalah lebih daripada 12 tetapi kurang daripada 24 gitu. Dan sekiranya mata kekurangan anda adalah 24 ke atas ataupun semasa percubaan anda gagal mendapat PNGK minimum 2.0, anda akan diberhentikan. Jadi pastikan anda punya status sentiasa baik dan pastikan minimum you punya PNGK ataupun CGPA you adalah 2.0. Seterusnya adalah dari segi kepulauan bahasa Inggeris. Ini akan diterangkan oleh CALC. Jadi ini package English Language Experience yang perlu disempurnakan untuk membolehkan anda bergraduat daripada universiti ini. Pelajar mesti mengikuti
skema yang telah ditetapkan pada setiap semester. Ya. Sekiranya anda mencapai muat band 1 ataupun band 2, dinyatakan di situ berkenaan dengan graduation requirements untuk program anda. Sekiranya anda berada di band 3 ataupun band 4, anda ada requirement ataupun keperluan yang dipenuhi seperti yang dinyatakan di sebelah kanan daripada jadual yang ditunjukkan di situ. Begitu juga dengan sekiranya anda mencapai band 5 ataupun band 6. Bagi bachelor pendidikan TESOL, skema ILEX tidak menggunakan tahap muat. Pelajar hanya perlu menyempurnakan 1 CEL dan 12 mata LEX sahaja. Secara detailnya ini akan diterangkan oleh pihak KEL. Begitu juga yang ini keperluan bahasa Inggeris yang perlu diambil mengikut semester Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7 dan seterusnya semester 8. Selama 4 tahun anda berada di sini semasa mengikuti pengajian. Ini yang perlu dilengkapkan. Okey, jadi yang seterusnya sekiranya anda ingin membuat pemindahan kredit kursus saya lebih ada 2 jenis pemindahan kredit kursus, iaitu pelajar boleh melakukan secara horizontal ataupun secara vertikal. Tapi saya percaya pada dalam taklimat ini kebanyakan yang akan membuat pemindahan kredit khusus lebih daripada program diploma kepada bachelor. Ya, sebab kita rasanya tak ramai, mungkin tidak ada juga pelajar yang memindahkan daripada program bachelor ke bachelor B. Ya, sebab kita punya program adalah program bachelor pendidikan, kecuali ada pelajar-pelajar yang mengikuti daripada program lain masuk ke program Bachelor Pembangunan Sumber Manusia. Itu mungkin ada dari segi horizontal. Dari segi rayuan atas kegagalan membuat pindahan kredit mengikut tempoh tidak akan dipertimbangkan. Bagi sistem penilaian yang tidak setara, penetapan grade akan dibuat berdasarkan sistem UPN. UPN mengikut skor raw marks. Maknanya dari segi pemindahan ini dia akan dilakukan berdasarkan kepada peraturan akademik Universiti Putra Malaysia. Dan ada satu perkara berkenaan dengan mobility pada masa ini mungkin tidak dilaksanakan ataupun terpaksa ditangguhkan oleh kerana aktiviti ini sekarang kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi saya secara umumnya ingin menjelaskan sedikit berkenaan dengan program mobility ini. Jawatankuasa mobility pelajar yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa telah menetapkan kriteria untuk pelajar UPM yang berminat untuk menyertai program mobility. 1. Pelajar tempatan program bachelor yang berada dalam semester 2 hingga semester 7 saja. Maknanya sekiranya you berada dalam tempoh itu, you boleh mengikuti program mobility. Prestasi akademik you mestilah baik, sekurang-kurangnya 3.09 ke atas dan juga aktif dalam aktiviti co-curriculum. Jangka masa pendek ada 2 jenis, satu jangka masa pendek dan satu jangka masa panjang. Diingatkan juga bahawa permohonan akan melalui jawatankuasa mobility pelajar yang dipengerusikan oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang akan diadakan pada minggu ketiga setiap bulan. Bergantunglah kepada masa Timbalan Naib Chancellor Akademik. Pelajar adalah disyorkan untuk menghantar permohonan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum menjalani program mobility. Perlu diingatkan juga bahawa bantuan keuangan hanya akan diberikan kepada program yang menepati kriteria seperti kategori di atas. Bagi program yang kurang daripada 14 hari tidak akan mendapat bantuan keuangan. Ini perlu sebab mobility yang dilaksanakan ini kebiasaannya akan membolehkan you pergi ke luar negara dan attach dengan mana-mana universiti di luar negara. Tapi pada masa ini aktiviti ini mungkin tidak dapat dilaksanakan kerana pandemik COVID-19. Okey, harus diingat juga anda mempunyai tanggungjawab yang sangat penting terutamanya dari segi yuran. Pastikan bahawa semua fee ataupun denda dibayar untuk mengelakkan anda berhutang dengan universiti. Kerana hutang dengan universiti akan menyebabkan pendaftaran awal dan peperiksaan akhir terhalang. Ini sangat penting untuk dipastikan bahawa anda menyelesaikan semua yuran-yuran pengajian dalam tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.
sekiranya anda dengan PT-PTN ataupun dengan pihak sponsor dan sebagainya, mereka ada cara-cara yang akan dilakukan ya, mengikut peraturan yang diamalkan dari semasa ke semasa. Pastikan juga semua urusan pendaftaran adalah melalui SMP. Buat pendaftaran secara berterusan, pendaftaran 12 hingga 20 kredit perlu pengakuan penasihat akademik, PA. Sebab tu PA ni dalam universiti ni adalah merupakan rakan karib anda ataupun sebagai abah ataupun mak angkat you dekat sini. Sebab you perlu kenal PA you perlu selalu berhubung dengan PA you, berhubung dengan penyelaras program misalnya, untuk mengetahui, untuk berbincang berkenaan dengan kemajuan pengajian you. Okey. Patuhi semua prasyarat kursus sebelum daftar kursus berkenaan. Pendaftaran serentak lebih daripada satu program pengajian tidak dibenarkan. Ya, pelajar sulung semester akhir boleh daftar kurang daripada 12 kredit. Pelajar bertanggungjawab berjumpa PA minimum 2 kali semester, ya, awal semester dan akhir semester. Okey. Dan ingat ya, pelajar tidak dibenarkan untuk menendahkan ID dan juga password SMPU kepada siapa-siapa. Cetak dan simpan semua slip pendaftaran dan sentiasa semak portal pelajar ataupun SMP secara berkala untuk mendapatkan maklumat. Sekiranya berlaku perubahan dari segi nombor telefon, sebab tu kena bagi tahu ya. Okey, seterusnya. Okey, saya ingin menyatakan di sini juga bahawa program Bachelor Pendidikan yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Pendidikan pada masa ini adalah ditawarkan secara pasaran terbuka atau dikenali sebagai open market. Ya, bermula pada sesi 2017-2018 dan tidak terikat dengan keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia. It is not guaranteed. Ya. Jadi tiada jaminan penempatan setelah bergraduate kelak. Perkara ini seiring dengan aspirasi pendidikan yang lebih fleksibel untuk memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja pada masa hadapan serta dapat menyesuaikan dengan keadaan semasa. Maknanya you graduate, kita pastikan kita terus diserapkan sebagai guru, tetapi kita akan ikuti perkembangan dari semasa ke semasa dan kita akan pastikan ya, di peringkat pejabat saya, kita akan pastikan bahawa graduan kita akan dipanggil temuduga oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran untuk tujuan lantikan ke jawatan Pegawai Pendidikan TG 41. Dan pastikan juga memandangkan kita di sini melalui zaman baru ataupun era normal baru, dan pastikan kita sentiasa jaga kita demi keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Jadi setakat itu taklimat daripada saya, Timbalan Dekan Akademik Pelajar dan Alumni, dan saya ucapkan kepada semua mahasiswa selamat maju jaya, selamat belajar dan fokus kepada pengajian anda. Semoga anda mendapat kejayaan yang cemerlang dan bolehlah berhubung dengan pejabat saya sekiranya ada apa-apa masalah yang memerlukan pertolongan daripada kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menyaksikan ucapan saya sekarang. Pertama sekali, syukur diucapkan kehadrat ilahi atas peluang yang diberikan untuk kita semua agar dapat bersua pada hari ini secara maya. Seperti yang kita tahu, sebelum ini kami pihak FESA telah bersedia untuk menyambut anda secara fizikal di fakulti kita sendiri. Namun begitu, kita manusia hanya mampu merancang, Tuhan jualah yang menentukan sama ada perancangan itu adalah dapat dilaksanakan ataupun sebaliknya. Jadi kita bertemu hari ini secara maya. Nama saya Muhammad Syafiq Irham bin Ahmad Khairi. Saya merupakan timbalan Presiden FESA bagi sesi ini. Sebelum itu saya ingin menjelaskan kepada kalian semua apakah itu FESA. FESA ataupun nama benarnya dalam bahasa Melayu Persatuan Mahasiswa Pelajar Fakulti Pengajian Pendidikan ataupun Faculty of Educational Studies Student Association merupakan organisasi yang berbentuk persatuan pelajar yang berada di bawah Fakulti Pengajian Pendidikan yang diketuai oleh seorang presiden dan dinaungi oleh Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Objektif penubuhan FESA ini adalah untuk membantu pihak pentadbiran fakulti untuk dalam segi pentadbiran akademik, pelajar, alumni dan co-curriculum.
FESA juga berfungsi untuk menganjurkan program-program yang dapat membantu untuk memantapkan lagi mahasiswa dari segi soft skill, penglibatan kurikulum dan sebagainya. Namun begitu, kami sedar bahawa mahasiswa akan menghadapi sedikit kesukaran dalam menjalani pembelajaran dan pelajaran secara online, dan kami bersedia untuk membantu anda semua untuk menghadapi tempoh-tempoh yang mencabar pada masa akan datang. Mahasiswi dan mahasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan sekalian, kecil tapak tangan biru saya tadahkan dalam menyambut kedatangan anda ke fakulti ini. Mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Pengajian Pendidikan sekalian, kecil tapak tangan biru saya tadahkan dalam menyambut kedatangan anda ke fakulti ini. Tinggi hajatnya daripada kami pihak FESA untuk bekerjasama dengan anda semua dalam menjadikan fakulti kita berketerampilan tinggi dan mempunyai prestige yang tinggi bersama-sama fakulti lain. Saya amat berharap permulaan anda sebagai mahasiswa hari ini akan menjadi kenangan yang manis yang terpahat erat di fakulti kita yang tercinta ini. Semoga semua pelajar dapat membawa diri dengan azam yang cekal serta jati diri yang tinggi untuk menempuhi pelbagai cabaran sebagai mahasiswa pada masa-masa yang cabar ini. Sekali lagi tahniah saya ucapkan kerana anda berjaya menempatkan diri di Universiti Putra Malaysia, khususnya Fakulti Pengajian Pendidikan. Sekian saja daripada saya. Semoga kita dapat berjumpa pada masa yang akan datang secara fizikal. Salam FESA, Bintara Siswa.